Hey guys, nama saya Abdul Rahim. Kepada yang baru jumpa channel ini, selamat datang saya ucapkan. Dan kepada yang dah subscribe dan tengok video-video saya lain, thank you so much. Hari ini saya nak bercakap tentang satu topik, iaitu perbezaan antara trading ataupun berdagang versus investing ataupun pelaburan. Kita nak tengok yang mana lagi bagus, yang mana lagi boleh buat untung, ataupun patutkah korang try kedua-duanya, pro dan juga cons bagi kedua-dua tadi. Kalau topik ini adalah topik yang korang nak dengar, so stay tune. Korang ada tak kawan-kawan yang pernah beli saham, atau korang pernah dengar berita tentang pembelian saham, ataupun korang ada baca saham ni dalam social media dan sebagainya? Mungkin ada dalam kalangan korang yang mengatakan bahawa okay, dia beli saham ni dan dia buat X amount of money, ataupun dia beli saham ni dia buat X amount of profit kan. So korang rasa macam macam best dia jual beli saham ni, buat duit macam senang je kan. So apa korang buat adalah korang download certain apps dan korang daftar korang punya account pembelian saham, dan korang depositkan duit, dan akhirnya boom, korang beli saham pertama korang. Jadi apa yang berlaku selepas tu? Hampir setiap hari korang spend dalam 2 ke 3 kali untuk tengok, buka apps tu untuk nak tengok berapa banyak saham korang dah grow, berapa banyak profit yang korang dah buat kan. Tapi instead of making profit, sebenarnya saham yang korang beli tu semakin turun. Jadi apa yang korang buat adalah korang jual saham tadi. Korang rasa macam saham ni macam tak bagus, sebab instead of making profit, dia macam korang lagi banyak rugi kan. Jadi korang jual tadi dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang korang beli. So dalam kes tadi, kalau kita tengok, sebenarnya ada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang making profit daripada saham tu. Yang kedua adalah making losses daripada saham tu. Jadi lepas korang dah jual saham tadi, barulah korang terfikir, oh sebenarnya aku ni sepatutnya trading ataupun investing. Ataupun sebenarnya apa beza antara trading dan juga investing tadi. Jadi pertama sekali kita kena fahamkan dulu sebenarnya apakah maksud investing, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai pelaburan jangka masa panjang. Jadi pelaburan jangka masa panjang ni adalah kita beli saham tu dan kita pegang untuk suatu tempoh yang lama. Probably saya akan katakan macam lebih daripada 15 tahun. So whatever yang berlaku dalam tempoh 15 tahun tu, naik ke turun ke, kita tetap stay dengan saham tadi. Jadi dalam portfolio pelaburan jangka masa panjang ni, dia biasanya ada beberapa jenis campuran aset. Okey, yang pertama adalah kita ada mutual fund, dalam tu kita ada index fund, kita ada ETF, dan kita pun ada saham syarikat secara individu. Sementara untuk portfolio trading pula, biasanya dia akan fokus kepada ETF dan juga individual stock. Dalam trading ni biasanya dia ada beberapa cara dan juga strategi, tapi yang paling common adalah kita panggil sebagai swing trading. Dan yang kedua adalah kita panggil sebagai day trading. Swing trading ni adalah korang beli sesuatu saham dan korang simpan ataupun peram saham tu. Boleh jadi untuk berminggu-minggu, ataupun dia boleh tarik sampai berbulan-bulan kan. Apabila dah capai certain keuntungan, barulah korang decide untuk jual, ataupun korang jual dalam keadaan yang rugi. Sementara untuk day trading ni pula adalah korang beli saham tu, let's say korang beli dalam pukul 8.30 pagi hari ni, dan korang jual sebelum pukul 4.30 ataupun sebelum bursa saham tu tutup. So basically korang pegang ataupun korang simpan saham tadi sebenarnya tak sampai 24 jam pun. Seterusnya adalah kita nak bercakap tentang kelebihan dan juga kekurangan apabila kita melabur dengan kita berdagang. Kelebihan pertama apabila kita memilih untuk melabur ni adalah soal turun dan naik sesuatu harga tu, dia tak menjadi isu yang besar. Keuntungan yang kita dapat akan compounding over time disebabkan oleh compound interest. Ianya adalah perlahan, tetapi yang paling penting ia adalah konsisten. Jadi ini yang menyebabkan kita boleh melabur dekat pasaran saham tu dengan lebih yakin. Melabur untuk jangka masa panjang ni sebenarnya ia memerlukan kajian yang minimal, dan akhir sekali segala keuntungan profit yang kita dapat daripada pelaburan ni ianya adalah keuntungan modal yang tak perlu dikenakan cukai, ataupun kalau kita perlu bayar cukai pun ianya adalah sangat minimal. Sementara kekurangan untuk pelaburan jangka masa panjang ni pula ianya adalah sangat perlahan. Ini menyebabkan bagi setengah orang pelaburan jangka masa panjang ni dianggap sebagai boring. Dan akhir sekali untuk pelaburan jangka masa panjang seperti EPF ataupun PRS kan, biasanya dia ada satu tempoh masa yang kita tak boleh keluarkan. Kalau macam contoh EPF, akaun 2 korang tak boleh keluarkan selagi umur 50, dan akaun 1 tu korang tak boleh keluarkan sehingga umur 55. Okey, kita pergi untuk berdagang ataupun trading pula. Pertama sekali untuk trading ni, ini adalah satu cara untuk kita mendapat keuntungan yang cepat. Apabila korang belajar trading ataupun korang belajar untuk berdagang ni, sebenarnya korang belajar untuk pick a new skill dan juga knowledge dalam masa yang cepat. Sebagai contoh, korang boleh belajar pasal candlestick, pattern downtrend, uptrend dan sebagainya. Dan akhir sekali untuk trading ni, yang paling penting adalah korang boleh belajar untuk mengenali diri korang sendiri. Adakah korang ni adalah jenis yang penyabar ataupun tak? Seterusnya adalah kekurangan trading ini pula. Ianya adalah sangat berisiko dan stressful. Dan disebabkan tu, ramai orang, tak kisahlah orang yang baru nak belajar ataupun kita cakap season trader kan, akan kita cakap macam ada potensi untuk kehilangan duit yang sangat banyak dan sangat cepat
Kalau diorang ni macam tak bersabar ataupun diorang ni tak ada disiplin bila trading diorang punya saham tu. Trading ni juga dia boleh jadi macam satu ketagihan sebab macam korang setiap masa korang akan tengok korang punya apps, korang nak tengok saham korang ni dah berapa untung, dah berapa rugi, macam mana pergerakan saham dia dan sebagainya. Jadi korang akan kerap buka telefon dan tengok pergerakan turun naik harga tu. Keuntungan trading ni juga dia sebenarnya bersifat short term. Jadi disebabkan itu, ianya boleh dikenakan cukai kalau korang berdagang ataupun trading secara aktif. Lagi banyak keuntungan ataupun profit yang korang dapat daripada trading ni, sebenarnya lagi banyak korang dikenakan cukai. Dan akhir sekali, untuk trader yang tegar sebenarnya korang boleh menghadapi kemurungan yang sangat teruk. Disebabkan oleh kalau macam korang kekurangan tidur, macam memikirkan saham yang korang beli tu dah buat untung ataupun sebenarnya dah rugi dan sebagainya. So itu antara kekurangan trading berbanding dengan investing tadi. Jadi KWSP ataupun EPF ni adalah salah satu instrumen di dalam pelaburan jangka masa panjang. Jadi dekat sini saya nak tunjukkan contoh bagaimana seseorang tu sebenarnya boleh menjadi jutawan bila dia mencarum ataupun melabur sebahagian duit dia tu ke dalam EPF secara consistently sehinggalah dia bersara. Let's say sekarang ni korang berumur 18 tahun ataupun kita boleh cakap macam korang baru habis SPM lah. So mungkin korang ada kerja part time dan income daripada part time tu mungkin dalam 1,600 kan. Jadi daripada 1,600 tu korang decide untuk simpan 500 ke dalam EPF. Ataupun basically setahun korang simpan dalam 6,000 lah. Jadi cuba bayangkan apabila korang melabur sebanyak 500 tu secara konsisten sehingga korang berumur 55 tahun, sebenarnya korang akan retire dengan duit sebanyak RM1,350,000. Sementara tu pula ini adalah kiraan sekiranya korang berumur 25 tahun sekarang dan let's say korang start bekerja pada waktu tu mungkin dengan gaji sebanyak RM3,000 dan secara teorinya korang akan retire sewaktu umur 55 tahun lah. Dan setiap tahun let's say korang berjaya grow kan korang punya income tu, pendapatan tu sebanyak 3% setahun. So basically by the time korang berumur 55 tahun, duit korang pun akan grow sebanyak hampir RM1,300. Dan the best part adalah bila kita bercakap tentang EPF ataupun pelaburan jangka masa panjang ni, whatever duit yang korang dapat tu, korang tak perlu bayar 1 sen pun untuk cukai pada waktu korang bersara tu. So menarik kan. Jadi basically kita boleh tengok kat sini sebenarnya dalam pelaburan jangka masa panjang ni, lagi cepat korang bermula, lagi banyak masa yang korang berikan duit korang tu untuk berkembang, sebenarnya lagi banyak dia akan berkembang dan grow. Seterusnya adalah untuk trading. Basically dalam trading ni macam saya cakap dekat korang tadi, korang boleh mendapat keuntungan yang sangat cepat. Let's say korang ada RM100,000, ianya tak menjadi satu masalah untuk korang earn sebanyak RM3,000 sehari. Tetapi dalam kes tadi yang korang boleh earn sebanyak RM3,000 sehari tu adalah korang menggunakan modal yang banyak lah. Untuk orang yang macam tak mempunyai modal yang besar ataupun mungkin korang ada dalam RM1,000, so it is almost impossible untuk korang gandakan duit korang tadi sebanyak RM3,000 sehari. Boleh tak ada masalah, cumanya secara teoretikalnya korang kena cari saham yang dalam tempoh satu hari dia boleh grow sebanyak 400%, which is ianya sebenarnya agak mustahil unless korang invest dekat sini ataupun dekat sini. So dalam trading ni sebenarnya kita boleh nampak yang macam untuk kita menggandakan duit kita dengan lebih banyak, sebenarnya kita perlu mengeluarkan modal dengan lagi banyak. Tak seperti melabur, korang hanya perlu konsisten dan korang jadikan masa tu sebagai teman baik korang. So over the long time dia akan grow korang punya duit. Jadi seterusnya adalah bila cakap pasal trading ni, korang akan beli saham pada harga yang rendah dan jual pada harga yang mahal. Let's say korang beli saham A pada waktu pagi dan pada waktu petang tu mungkin saham tu dah naik dalam 5% dan barulah korang decide untuk jual. Ataupun korang beli saham A tadi, korang beli pada harga 3% lagi rendah dan bila saham tu dah uptrend, korang boleh jual pada harga yang lagi tinggi. Trading ni juga sebenarnya memerlukan korang untuk berada 30 minit lebih awal sebelum pasaran saham tu dibuka, supaya korang boleh bersedia baca berita semasa ataupun korang boleh access the market dengan lebih awal. Supaya by the time pukul 8.30 tu market ataupun bursa saham tu dah buka, waktu tu adalah volatility yang paling tinggi, harga turun naik saham yang paling tinggi. So basically waktu tu adalah waktu yang paling crucial untuk kita beli dan kita make profit secepat mungkin. Jadi sebagai trader waktu tu kita exposekan diri kita ni kepada risiko yang sangat tinggi sebab volatile tinggi kan. Macam video-video yang saya cakap sebelum ni, high risk, high return, low risk, low return. Jadi disebabkan itulah trading ni boleh jadi side income ataupun option yang sangat lukratif untuk orang earn more money. Trading ni juga sebenarnya memerlukan korang untuk sentiasa update dengan isu-isu semasa, dengan berita-berita berkenaan dengan ekonomi, politik, apa semua kan. Kerana faktor-faktor tadilah yang akan mempengaruhi bursa saham dan juga saham yang korang beli tu. Dan dengan korang always update dengan berita-berita ekonomi tadi,
korang boleh buat penilaian yang sebaiknya lah. Sama ada nak beli saham ni dengan lebih banyak ataupun saham ni perlu dijual pada ketika ni dan sebagainya. Sebab kalau macam berita yang korang baca tu bakal memberikan kesan secara terus ataupun bakal memberikan kesan yang tak bagus kepada saham yang korang tadi dalam masa terdekat. Jadi dalam keadaan korang belum lagi membuat untung, so korang perlu kita cakap lebih berani ataupun has a gut untuk tak jual saham tu dalam keadaan yang rugi lah. So it is more on kita perlu ada a strong hand bila memegang saham tadi. Selain tu juga sebenarnya korang kena pastikan akaun dagangan korang tu tak hanya fokus kepada beberapa sektor ataupun beberapa kita cakap industri sahaja. Ianya kita cakap macam perlu well diversified tetapi tak terlampau over diversified. Korang tak mahu pikiran korang ni macam dipenuhi dengan korang nak kena follow banyak-banyak sangat sektor, banyak sangat berita, banyak sangat saham kan. So benda tu macam bagi saya dia akan menjejaskan korang punya mental sendiri. So it is nice macam untuk kita ada dalam 3 ke 4 sektor ataupun maksimum 10 company yang kita always monitor, yang kita tahu this company adalah kita berupaya untuk follow all those news dan sebagainya. Korang perlu tahu bila korang dah beli sesuatu saham tu, bila nak jual ataupun how much profit yang patut korang ambil. Personally saya boleh katakan sebenarnya semua orang boleh beli saham tetapi tak semua orang tahu bila nak jual saham tu. Yang bagusnya bila kita bercakap tentang kemahiran berdagang ni kan, sebenarnya bila korang lagi banyak praktis, sebenarnya korang lagi terror lah. Dia macam muscle ataupun macam kita bersukan kan. Lagi banyak kita praktis, lagi bagus kita dalam sesuatu sukan tu. So always practice dan practice. But of course kalau macam korang selalu sangat rugi, korang tak make any profit, so apa yang saya suggest adalah korang stay je untuk membuat pelaburan jangka masa panjang. Dengan pelaburan jangka masa panjang ni sebenarnya korang tak perlu risau tentang rugi, korang tak perlu risau tentang bila nak kena jual dan sebagainya. Sebab over the long term sebenarnya pelaburan saham jangka masa panjang ni adalah sebenarnya dia lebih profit dan lebih menenangkan. So sekarang ni saya ada beberapa akaun yang saya guna untuk pelaburan jangka masa panjang. Yang pertama adalah EPF dan seterusnya adalah saya menggunakan Wahid Invest. So ini adalah 2 instrumen pelaburan jangka masa panjang yang saya ada. Sementara kalau macam duit tu saya plan nak guna untuk dalam masa terdekat, mungkin dalam tempoh kurang daripada 5 tahun, saya akan simpan duit tu dalam saya punya ESB. Sebab bagi saya macam ESB ni dia macam saving account tapi dia dah kena steroid. Sebab mana kita nak tengok kan saving account yang mampu berikan dalam 4%, 5% return setahun kan, tanpa ada sebarang risiko. Yang paling penting adalah kadar pulangan ESB ni ianya adalah lagi tinggi daripada kadar inflasi yang kita hadapi sekarang ni, which is dalam 2 ke 3% setahun macam tu. Sementara untuk trading sekarang ni saya menggunakan RHB TradeSmart. Saya ada beberapa saham lah saya beli beberapa tahun lepas. To be honest, saya ni bukannya, saya tak minat sangat untuk trading. Bagi saya masa yang saya ada untuk trading ni sebenarnya lagi baik saya spend untuk saya buat content macam ni kan, ataupun saya fokus untuk saya punya business online saya dan sebagainya. Jadi sebab itulah kebanyakan portfolio saya ni saya fokus untuk pelaburan jangka masa panjang. Jadi akhir sekali dalam video kali ni saya nak simpulkan dalam beberapa bentuk poin. Yang pertama adalah semua orang patut melabur. Trading hanya untuk sesetengah orang sahaja. Tetapi kalau macam korang nak buat dua-dua pun tak ada masalah. Pastikan korang hanya berdagang menggunakan 10% daripada keseluruhan portfolio yang korang ada. Dan yang paling penting adalah korang melabur ataupun korang berdagang ni dengan bijak lah, ataupun kita cakap secara wisely. Dan kalau korang belum mencarum EPF dan sebenarnya korang mampu untuk mencarum, sebenarnya saya suggest untuk korang start mencarum. So tu je untuk video kali ni. Kalau macam korang enjoy, give me a thumbs up. Dan kalau macam korang belum subscribe, please consider untuk subscribe saya punya channel. Kalau korang ada sebarang soalan kan, nanti korang tinggalkan dekat ruangan komen. Nanti saya akan baca dan saya akan jawab. Korang sebenarnya boleh klik kat sini kalau macam korang nak tahu tentang Bitcoin, ataupun korang klik kat sini untuk korang nak tahu apakah 7 rahsia untuk kita membina kekayaan selama beratus tahun. So kita jumpa lagi untuk masa akan datang. Jumpa lagi. Bye.